ada setengah daripada kamu ni sebenarnya nak join tapi kita ada parent yang bekerja dan sebagainya, jadi kita tak dapatlah nak join semua. Okey. Cikgu gunakan dua alat untuk hari ni. Satu untuk pergi pada buku cikgu ni dan satu lagi cikgu gunakan phone cikgu di tepi sini. Jadi so kamu nampak cikgu sentiasa berada di sini ya. Nanti cikgu beli lagi. Boleh sebenarnya. Alang-alang. Nah. Nak kan nanti cakap cikgu tak tengok kamera kan. Ni cikgu tengok kamera sudah. Okey. Okey, murid-murid semua. Tu gemuknya cikgu ni bila berpuasa. Okay, so buku teks, mana dia buku teks? Kita pun window. Mana buku teks? Buka langkah. Okay, Science Year 6, page 138. Okay, 138. Okay, semua dah ada buku teks, ya betul? Okay, kalau ni jangan biar cikgu cakap seorang-seorang. Pening cikgu hati ni. Apa dia lah seorang-seorang cakap ni. Macam gila je. Cakaplah something untuk cikgu juga. Cikgu tak, ni cikgu cakap. Si dah buku teks, tengok buku ni. Tengok dekat cikgu punya ni. Macam-macam. Seorang tak ada buku aktiviti, seorang tak ada buku teks. Dia macam mana ni? Okay. Tengok buku cikgu ni dekat ni je, senang. Present, cikgu dah tunjuk buku teks. Dah kan? Okay. Lagi? Ada problem lagi? Tengok buku cikgu lah. Okay, cikgu besarkan dia. Food preservation method. Okay, ada 10. The first one is boiling. So, boiling ialah dalam bahasa Melayu dia ialah proses pendidihan. Rupa-rupanya selama ni kita masak-masak dekat rumah tu, kita sudah semula jadi ataupun kita sudah automatik menjalankan salah satu daripada proses pengawetan makanan, which is boiling. Tengok ni, boiling water, boiling the rendang. Nak masak rendang ni dia bukan masak sekejap je, dia mesti masak lama. So, the food have high temperature which is not suitable for the microorganism. Jadi microorganism cannot grow on the food because of the high temperature. Kamu tengok situ. So ini dia kata kunci dia. The high temperature kills most of the microorganism. Jadilah microorganism tidak dapat menyebabkan makanan itu cepat basi. Tapi masih spoil, tapi dia lambat sahaja basi. So makanan ini lambat basi. Okay, next. Second is pickling, menjeruk. Okay, cikgu tulis, tak apalah, tak payahlah. Cikgu sebut dah kan? Kamu dengar sudah. So pickling ialah menjeruk. Apakah contoh makanan yang dijeruk? Kamu pun sendiri tahu. The fruits like mango, the pineapples. Lepas tu tengok ni dalam botol ni, a pickle of chili. Lepas tu orang putih dia orang suka sangat. Ataupun kalau kamu pergi ke Subway kan, bila kamu order tu ada satu jenis cucumber yang dipickle. So you know that is already pickled either in sugar solution or salt solution. Ada dua jenis pickle yang boleh dibuat. Tapi selain itu sebenarnya vinegar pun boleh juga. So ni dia beritahu kamu ada dua, tapi sebenarnya ada lagi cara lain. Dan kalau kamu tengok dekat kedai-kedai, mereka juga pickle with, tengok-tengok ada warna merah. Dia letak apa? Asam kan, dia letak asam boy kan. Lepas tu ada juga lagi yang warna putih, lepas tu letak lagi cili nak suruh pedas dan sebagainya. Itu adalah perisa tambahan. Tapi dia punya basic dia ialah salt or sugar solution. What happened?
So the acidity of the solution ataupun high sugar concentration does not suitable for the microorganism to grow, unsuitable for the microorganism to grow and reproduce. Kita highlight yang sampai to grow tu saja cukup. So tadi kita suhu yang sekarang ialah acidity, tidak sesuai. Sebab itu makanan yang dijeruk dia akan tahanlah lama. Macam mana proses ini dibuat? Dia kata brining food in sugar or salt saja. Okey, kita tengok brining ni saja. Atau brining tu apa? Brining means merendam. Cikgu tulis kat sini. Merendam. Nampaklah type. Merendam. Tu. Nampak lah? Okey. Kalau apa-apa tolong beritahu cikgu. Cikgu ni nanti cakap seorang diri. Okey. Kita balik kepada highlight. Okey. Proses yang ketiga iaitu yang boleh kita buat pada makanan dinamakan sebagai vacuum packing. Dulu-dulu ataupun sebelum inilah bila dunia ni macam belum ada teknologi yang canggih, biasanya benda ni, proses ini dilakukan oleh syarikat-syarikat ataupun kilang-kilang saja. Tetapi sekarang kamu beli saja yang beg plastik tu, lepas tu dia ada mesin yang macam mesin laminate tu, dia akan tarik keluar udara. Kamu tengok ni, carrot ni macam apa, segar je, tapi di sekeliling dia tidak ada udara dalam plastik tu. Like the sausages also, you can see that it is very packed, macam sebegitu compact lah dia punya kedudukan tu, sebab dia tak nak bagi ada ruang udara. So what happened? Because it will remove air from the container or the food packaging. So no air, no microorganism to grow. Without the air, bacteria and microorganism cannot grow and reproduce. Tu je, senang je. Okay, sudah 3 cara. Cara yang keempat, ni ada lagi tadi sambungan lagi, sambungan kepada kaedah vacuum packing tadi, which is dia tunjuk dekat sini cara-cara. Ni sebenarnya ialah vacuum packing. Dia ikat, dia masuk, dia ikat, lepas tu udara tu keluar. So compact ni, saya rasa kamu biasa tengok. Ni kita boleh guna dia untuk masak sayur, masuk sayur ke dalam tom yum ke sup ke macam tu. So tengok ni alat ni boleh beli dan buat dekat rumah dah sekarang. So makanan kita akan tahan lebih lama. Tapi dia adalah paling sesuai untuk macam sayur dan juga buah-buahan. Untuk daging-daging biasanya sama je, dia punya kesan tidaklah begitu ketara. Cara yang keempat ialah drying. Apa drying? Mengering, pengeringan. So bila kita keringkan, air akan hilang. Absence of water, air hilang. Absence of water maksudnya air hilang. No water. So when is no water, the microorganism becomes inactive. Masih ada bakteria tapi dia tidak aktif. Jadi ikan kering, sotong kering, ni apa ni? Asam jawa, bihun, mereka ni dikeringkan tetapi mereka masih boleh rosak apabila microorganism ini kembali aktif. Macam mana dia akan kembali aktif? Contohnya ikan kering ni dia dah kering dah. Lepas tu tiba-tiba kamu terkena hujan ataupun terkena air dekat rumah kamu. Jadi microorganism akan aktif dan dia akan mengakibatkan ikan kering tadi rosak. Drying is the method of removing or getting rid of the water from the food. Bila kering, air tidak ada pada makanan itu. Air tidak ada pada ikan ni, daripada asam ni. Banyak sebenarnya makanan yang dikeringkan. Kamu boleh tengok dekat tepi-tepi pantai pun semuanya banyak sekali makanan yang dikeringkan. So selain daripada kamu menjemur dia di tengah panas, kamu juga sebenarnya boleh mengeringkan makanan di dalam oven. Jadi ada 2 cara untuk buat pengeringan, which is under the sun, easiest. Letakkan saja, jemur dia dekat bawah tengah panas dan juga dalam oven. Sama seperti baru saja berlaku baru ni, iaitu ada berlaku musim bubuk, betul?
So musim bubuk tu kita buat apa? Dia jemur. Lepas tu bau-bau kan. Kenapa dia jemur? Dia nak hilangkan air daripada bubuk-bubuk itu, daripada udang-udang kecil tu. Barulah dia boleh proses menjadi belacan. Sebab itu belacan tahanlah lama. Okey, yang keempat, yang kelima sekarang. Okey, freezing and cooling. Okey. Freezing and cooling ni memang melibatkan peti sejuk. Melibatkan peti sejuk, tetapi ada beza suhu dia. Kalau freezing, dia 0 darjah Celsius ke bawah. Kalau cooling, below 18 degree Celsius. 18 darjah Celsius ke bawah, 17 ke, 15 ke, 10 ke. So kalau kamu tengok dekat sini, peti sejuk kamu ni ada 2 kompartmen ni kan. Atas ialah untuk freezing, bawah ialah untuk cooling. So cooling ni sesuai untuk makanan seperti sayur, buah-buahan ataupun jus. Kalau misalnya freezing, daging, ayam, sotong yang memerlukan ketahanan lebih lama. Tengok sini, dia kata when the temperature is below the freezing point, so microorganisms actually become inactive. Sama seperti drying tu tadi, inactive. Jadi bila dia inaktif, dia masih wujud. Jadi contohnya kamu simpan sayur dalam peti sejuk. Kenapa lama-lama jadi rosak juga? Lambat rosak. Bukannya tak rosak. Masih rosak tetapi lambat rosak. Berbanding kamu letak dia di atas meja. Berbanding kamu letak dia di luar peti sejuk. Okay, so lower temperature, less active ni sama juga. Apa kita highlight sekali lagi. Okay, less active. So dia akan lambat membiak, lambat untuk bertumbuh. Jadi susu pun macam tu. Bila kamu dah minum, lepas tu kamu letak dalam peti sejuk. Lepas tu kamu pun tengok, tak lepas 3 hari dia basi. Kan kata letak dalam peti sejuk boleh mengawet makanan? Tidak, dia lambat saja. Okey, seterusnya, ni tak payahlah, nanti kita baca sekejap lagi. Cara yang seterusnya ialah salting, iaitu pemasinan. Memasinkan makanan yang dibuat oleh orang Arab. Semalam cikgu ada cerita, siapa yang join kelas cikgu semalam, orang-orang Arab ni, bukan orang Arab, orang manusia kita sendiri. Dia gaulkan makanan itu dengan garam supaya makanan itu tahan lama. Jadi orang-orang zaman dulu sudah buat kaedah ini dan kita pun masih buat juga, which is yang paling banyak digunakan sekarang ialah the salted egg. Salted egg ni banyak dan sedap rasanya. Okey. Kalau sekarang ni bukan saja kita makan telur ni, kita buat lagi dia sebagai perisa. Sekarang ni perisa krepek pun perisa salted egg. Okay, why is it used for? Why is it the method is used? Okay, kenapa kita guna kaedah itu? Dia kata sebab bila kamu sapu garam, dia boleh menyingkir kelembapan. Ada nak bertanya ke? Cikgu tak sedar ni, cikgu tengok kat sini ni. Kat sini. Kalau kamu nak tanya, just open your mic anytime. Jangan cikgu cakap seorang-seorang. Ada 15 minit je lagi. Tak tahu sempat ke tidak guna buku ni. Okay. So remove moisture. Moisture tu air. Moisture tu kelembapan. Contohnya kita kata muka kita lembab lah. Maksudnya muka kita banyak air. Jadi kalau kita kata baju lembab lah, baju kita belum kering. Baju kita belum kering jadi banyak air. Masih ada air. So dekat kita punya makanan ni pun ada kelembapan dia yang semula jadi. Ikan contohnya, ikan memang ada kelembapan lah. Telur jadi kita nak remove dia punya kelembapan tu, kita letakkan garam. Jadi this method will remove moisture, which is the water. Dan pada jadi apa yang akan jadi, tentu sekali mikroorganism tidak akan dapat membiak ataupun tumbuh pada permukaan makanan itu. Jadilah salted fish, ikan masin, ikan terubuk kan. Inilah cara dia ikan terubuk. Ikan terubuk digunakan cara salting. Sebab tu kan kamu pergi pasar-pasar, dah lama dah dia duduk dekat, bergantung-gantung dekat pasar tu, ikan-ikan terubuk tu. Tapi masih lagi jual sebab dia masih tahan.
Selain daripada ikan dan juga telur, sebenarnya ada juga sayur yang dibuat menggunakan kaedah ini. Kamu tahu kan makanan Korea yang warna merah, apa nama dia? Makanan Korea yang sayur dia warna merah tu kita panggil apa? Tak ingat cikgu. Cikgu tak suka makanan Korea. Jadi cikgu tak ingat. Jadi ada sayur dia tu digunakan cara salting juga. Okay. Cara yang seterusnya ialah waxing. Okey, cikgu nak pergi waxing. Okey, cikgu nak pergi waxing dia dekat sini, bawah ni. Okey. Waxing ialah kita wax tu apa? Lilin kan. So waxing tu ialah kita balut lilin pada makanan itu. Dan makanan yang paling sesuai ialah fruits and vegetable. Dia coating the fruits and vegetable with wax. Wax, liquid wax. The liquid wax. Jadi apa yang dia buat, lilin itu akan menghalang mikroorganism untuk hinggap pada permukaan makanan itu. Jadi contohnya ditunjuk dalam ni ialah lemon. So kamu tengok dekat supermarket kan. Oh, makanan dia ni berkilat betul dia punya buah-buahan ni ya. Anggur berkilat, lemon berkilat, rasa apa lagi? Strawberry semua berkilat-kilat. Kamu jangan terpedaya, itu sebenarnya boleh jadi dia ada banyak wax. Tapi bukan salah dia sebab dia nak wax tu, sebab apa dia nak suruh makanan dia tahan lama barulah dia boleh jual dengan lebih banyak. So apa yang kita kena buat apabila kita mendapat makanan yang waxed ni, terutamanya buah-buahan, so kita nasihatkan supaya kamu rendam makanan itu di dalam air garam, air panas pun boleh, supaya wax itu dia luntur dan barulah kamu makan. Tu apple, buah pear, nampak cantik je kulit warna apple ni, merah dia macam berkilat-kilat saja. So sebenarnya dia ada wax. So kamu boleh, takkan kamu nak kikis dia, kikis buah tu. So kamu sebenarnya boleh merendam dia di dalam air garam ataupun merendam dia di dalam air panas. So ini akan mengekalkan, kaedah ini boleh mengekalkan nampak dia segar sepanjang masa. Jadi kita jangan tertipu, kita mesti jaga kesihatan kita. Kalau tidak, wax tu masuk dalam perut kita, kita pun makan lilin. Okay. Next ialah cara ini, canning and bottling. Apa tu canning and bottling? Iaitu can ialah tin, bottling ialah botol. So ada makanan yang kita boleh masukkan ke dalam tin ataupun ke dalam botol untuk dia kekal segar ataupun kekal dalam keadaan yang kita buat dia. Contohnya kita masak rendang daging. Masak rendang daging, kita pun masukkan dia ke dalam tin. Jadi dia akan kekal dalam keadaan tin tu. Tapi dia ada proses dia. So dia panaskan dulu makanan tu, biar makanan tu bebas daripada mikroorganism, dan dia pun cepat-cepat sejukkan dia, left to cool. Seterusnya dia masukkan ke dalam bekas yang airtight, iaitu kedap udara. Aku cikgu nak tulis kat sini, airtight ialah kedap udara. Okey, kedap udara. Supaya kamu ingat dia. Kedap udara, airtight. Besarkan lagi. Nah, okey. So airtight ialah kedap udara. Ingat tu baik-baik. Ini hanya untuk canning and bottling sahaja. Okay. So contoh makanan yang biasa digunakan untuk canning and bottling ni, ni contohnya sos, kicap, ni bukan jagung, apa dah? Kacang bakar. Lepas tu ni sardin, ikan tuna. So dia dibuat macam ni proses dia. Macam mana? Nombor satu, dia masukkan makanan dalam tin, fill into the can. Lepas tu can is filled with the sauce ataupun dia punya perisa dia. Lepas tu dia pun masukkan dalam tin tu. Lepas tu dia tutup dia, seal rapat-rapat. Lepas tu dia pun panaskan. Dan lepas dia panaskan supaya bunuh bakteria ni, kita tahulah. Lepas tu dia pun cool down dengan water ataupun dia spraykan water supaya sejuk. Jadi last kali dia pun letakkan label. Ini seperti biasalah label. Last kali label. So dua proses ni penting. Dia panaskan dan dia sejukkan.
So ini akan menyebabkan bakteria tu semuanya mati. Jadi tidak akan ada bakteria lah. Sebab tu kalau kita beli makanan di dalam tin ni, tahun ni beli, tahun depan masih boleh makan. Lama dia punya tempoh dia. Pada masa yang sama, rasa dia masih, dia kata rasa dan juga khasiat dia masih ada, masih kekal, tidak rosak. Okay. Cara yang seterusnya ialah pasteurization. Kamu tengok ni, terpaksalah cikgu turun naik macam ni sebab buku digital textbook ni saya dapat daripada Delimo. Kamu tengoklah kan, dia buku dia tak bersambung macam buku kita. Buku dia ni by page macam ni. So kita terpaksa turun naik. So pasteurization, apa itu? Ini dijumpai oleh ahli saintis yang bernama Louis Pasteur. Apa yang dia buat? Tengok ni, dia perah susu. Lepas tu bila dah dapat susu tu, dia buat apa? Dia pun masukkan ke dalam pemanasan, heating. Lepas tu cikgu highlight 2 kali dah. Lepas tu dah tengok ni, lalu pipe ni, ni panaskan api ada kat sini. Bila dia sampai ke tempat penyujukan, dia pun cepat-cepat menyejukkan dia. Jadi bila dia follow, dia cepat-cepat sejuk tu, mikroorganism tidak akan dapat untuk membiak langsung. So masukkan ke dalam dalam botol terus, ataupun dalam botol plastik ke botol kaca ke, ikutlah. So the temperature yang menyebabkan mikroorganism itu tidak dapat hidup dengan baik. Okay, kamu tengok dekat sini, follow by rapid cooling. Okay, tengok cara yang terakhir, nama dia ialah smoking. Apa smoking? Hisap rokok? Bukan. Smoking ni ialah mengasap, pengasapan. Okay, tulis. Tak payah, taklah tulis pengasapan. Pengasap, asap. So apa yang asap boleh buat sebenarnya? Adakah ia berbahaya? Tengok ni. Smoking dengan asap daripada cara yang selamat ni sebenarnya adalah untuk menyingkirkan air. Sama seperti drying. Okay, smoking dia akan menyebabkan makanan jadi tahanlah lama, tapi dia mesti diasapkan dengan masa yang lama. Jadi nak mengasap makanan ni kena ambil masa yang lama. Macam kita punya kaedah ni, kita kata kaedah ni boleh dipanggil sebagai bukan grill kot. Grill ke? Macam tu lah kot. Okay, tak apalah. Bukan grill. Okay, this method will inhibit the growth of microorganism. Jadi, inhibit the growth of microorganism. Contohnya yang paling senang ialah daging dan juga pisang. Ikan salai, penyalayan. Cikgu baru ingat perkataan dia. Salai, penyalayan. Okay, kaedah penyalayan. Ikan salai, pisang salai, daging salai. Dia tak sama dengan BBQ, tak sama sebab BBQ tu dia haba kan. Ni smoked fish ni dia tahan lama, smoked banana ni tahan lama. Okay, so dia beritahu ni, ini adalah nama seorang saintis. Kita dah tamat tajuk ini. Okay, sebelum kita start guna buku ni, ada 10 minit lagi cikgu nak beritahu ni. Minggu depan lah kot cikgu akan beritahu dengan kamu untuk buatkan jam nanas ini di rumah masing-masing. Dan tak apalah, tak ambil video pun tak apa, cikgu nak gambar saja. So tahun 6 kita bagi 2 minggu sebab nanas ni sekarang ni tak tahu dekat mana nak jumpa. Ataupun saya akan tanya juga kelas lain setuju tak nak buat sebab ni kan sekarang bulan puasa, jadi kita nak merasa dan sebagainya. Satu, lepas tu kita kalau boleh nak buat dia macam santai-santai kan. Ginilah. Tapi saya harap kamu boleh bersedia dahulu. Cikgu beritahu awal. Cikgu beritahu supaya murid bersedia dahulu. Sebab apa, nanti bila dah suruh buat, bahan dah sedia ada. So kamu tengok dekat sini nak buat jam nanas ni senang je. Semua murid-murid kamu tengok ni. Dia cuma blend, hancurkan, hancur. Lepas tu masukkan gula. Lepas tu kamu pun tunggulah dia sampai dia jadi gelap. Tengok ni. Bila dia dah gelap, masukkan dia dalam botol. Jadi kamu perlukan botol ini. Jadi kalau bulan puasa ni kamu ada makan jam ke, makan makanan yang ada dalam botol yang macam ni,
Tolong simpan botol itu, tolong simpan sebab jadi kita nak gunakan dia untuk mengisi jam. So, boleh juga nanti kalau misalnya kita ada masa kita cuba buat jam-jam yang lain. Itulah kelemahan dia bila kita sekolah kita tutup, ada susah sikit kita nak buat aktiviti. Tapi kita tetap kena buat dia, kalau tak nanti tak dikira amali kita. So, kamu mesti cuba bersedia dulu. Nanti kita akan bagi tahu arahan dia, nanti kamu buat terus. Jadi harap-harapnya dapatlah kita buat jam nanas ini. Okay, so kita pergi kepada buku ini, buku. Okay, buku ni. Nampak kan cikgu punya buku? Cikgu pinkan dia. Kita sudah baca dia punya ini. Okay, bersedia? At least kita dapat jawab beberapa soalan pun cukup dah. Okay, ini di sini. Ni kaedah-kaedah. Kabur kan? Tak apalah, kamu tak nampak, kamu dengar cikgu cakap tu, apa yang cikgu cakap tu kita tulis. Sebab cikgu tak tahu nak adjust dia punya resolution dia tak faham lah. Tapi yang penting dia tak terbalik kan? Tak terbalik. So kita ingat balik apa yang menyebabkan mikroorganism tu boleh membiak. Dia mesti ada water, dia mesti ada air, nutrient, acidity and temperature. So TAWAN, tawan. Okay, so dekat sana tu dia terbalik tu cikgu tak apa. Tapi dekat telefon cikgu masih okey. Okay, tak apalah. So ciri-ciri makanan ni, yang ni ada smelly dan sebagainya, kita dah ulang kaji dah. Yang ni kat bawah ni. Lepas tu ada 10 kaedah pengawetkan makanan, preservation method. Okay, kita terus kepada soalan nombor 1. Tak apa, kalau kamu tak nampak apa yang cikgu tulis tu exactly, it's okay. Tapi kamu dengar cikgu cakap apa, and I hope you can copy down. Okay, so ready ya? Ada 5 minit je pun, kita nak test dulu. Okay, isi tempat kosong dengan ciri-ciri yang bersesuaian. Fill in the blank with stated with suitable characteristic. Potonglah stated ni. With suitable characteristic. Okay, nasi and rice that left for a few days on the table. Apakah ciri-ciri nasi yang basi, nasi yang sudah rosak? Ni, ada apa? Bau dia macam mana? Smelly. Tak nampak saya? Nampak kot. Okay, boleh copy? Smelly, boleh write down? Ada masalah tak? Boleh ya? Asalkan at least kamu dengar apa yang cikgu cakap dah, dan kamu tahu sebenarnya dekat sini cikgu tulis. Tak dapat nampak cikgu punya tulisan tu dengan clear, cikgu minta maaf. Cikgu dah pasang lampu ni dekat sini, cikgu dah pasang macam-macam. Cikgu tak tahu kenapa dia macam tu. Okey, yang kedua, bila nasi tu basi dia jadi apa? Ada lendir kan? So slimy. Smelly, slimy. Lepas tu nasi yang basi, apa lagi ada? Adakah dia bertukar warna? Nasi itu bertukar warna tak? Adakah dia berbuih? Dia foaming tak? Adakah dia layu? Tidak. Adakah dia menjadi lembek? Rasa atau kalau kita rasa dia rasa masam ke nasi? Ataupun dia berkulat? Which one? Ada tak tumpuk hitam? Murid, siapa nak jawab? Ada tak? Ada tak? Beritahu cepatlah, ada 5 minit. Cepat. Kalau dah busuk, lepas tu dia ada lendir. Lepas tu apa lagi satu ciri lagi nasi yang basi? Nasi yang sudah rosak. Ada kulat. So kita tulis molded. Okay lah, tak apalah, memang tak boleh adjust. Okay, susu. Okay, susu kalau dia sudah rosak, apa ciri-ciri dia? Ni susu. Ni gambar susu. Dia kata susu ni dibiarkan selama 2 hari di dalam bilik. Orang letak dalam
Peti ais dia tak letak dalam peti ais. Dia letak dekat dalam bilik. So macam mana ciri dia? Yang mesti ada pada susu yang basi. Ia akan ada buih. Apa itu berbuih? Bukan foaming tapi perkataan dia ialah frothy. 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 Apa kata? Sini sikit. Okay, boleh? Frothy. Boleh. Okay. Harap-harapnya macam tu lah. Kita ni belajar macam orang kata apa? Macam darurat je. Belajar dengan keadaan macam ni. Cikgu pun duduk macam ni. Baju tu tak mandi. Ya ke? Siapa tak mandi? Mentang-mentang tak sekolah tak mandi. Tak mandi dah. Mandi. Okay, nombor 2. Kalau susu tu dia sudah basi, apa? Dia punya ciri dia. Ada ketumpuk hitam. Dia berbau smelly. Very good. Thank you. Thank you kerana menjawab. Yang lain tolong buka mikrofon juga. Janganlah malu-malu dah. Cikgu lama tak dengar suara kamu. Hari tu datang sekolah 2 minggu tengok tak jumpa-jumpa dah sampai bila-bila. Okay, dan last sekali ciri susu yang rosak, dia akan berasa masam. So taste sour. Jadi rasa masam susu itu. Okay, kita ada 2 minit. Jadi kita selesaikan muka surat 70 ini. Kita akan sambung another day dengan ini ya. Okay, kita pergi kepada soalan di bawah nombor 1. Dia buat apa ni? Patutlah tak nampak. Okay, turun lagi. Okay, tu dia. Tu. Apa tu? Dia buat apa tu? Ni ada dapur, lepas tu dia letak periuk, dalam ni ada sup-sup. Jadi dia pakai kaedah apa ni? Boiling. Very good. Boiling. Thank you. Respon. Terima kasih. Lepas tu apakah ciri-ciri dia bila dia sudah dia yang membantu dia untuk tahan lama? Dia high temperature. Cukuplah. High temperature. Sambung ke belakang. Tak okay, cukup. Kita sambung sampai ni je cukup. Dah 9:30 dah pun. Kaedah yang kedua, duduk dalam botol-botol ni apa ni? Duduk dalam botol ada cili. Lepas tu botol yang kedua ada buah-buah. Ini ialah? Pickling. Very good. Pickling. Ini ialah pickling. Dia menjeruk. So, apakah ciri-ciri dia? Apa tadi? Dia panggil apa? Acidity dia sesuai ke tidak sesuai? Ada 2 tadi ya. Acidity and concentration. So, kita panggil macam dia lah. Kita panggil adakah unsuitable? Tak apalah, kita panggil high acidity and tak apa. Okay, harap nampak. High acidity and concentration. Kepekatan. Alah, tak muat. Concentration. Nampak tak tulisan macam gini? Concentration. O-N. Okay. Okay. Nah, satu muka surat berjaya kita buat. Okay. Terima kasih kerana join kelas cikgu. Nanti kita akan sambung. Belajar dengan secara ini insya-Allah cikgu harap kita dapat banyak pahala. Cikgu harap kita juga banyak mendapat kebaikannya. Belajar dalam keadaan yang susah ni, kalau kita tengok dulu ulama-ulama dulu nak mendapat ilmu, dia orang terpaksa
bermusafir. Dulu musafir bukannya pakai kapal terbang, bukannya pakai kereta. Dulu bermusafir tu dia orang naik unta, lepas tu terpaksa singgah-singgah, makanan tak tahu nak cari kat mana. Tetapi bila dia orang berjaya menimba ilmu, dia orang jadi orang yang berjaya. Cikgu harap macam tu jugalah anak-anak murid cikgu. Kita belajar dalam keadaan yang susah sekarang. Tak apalah. Tapi insya-Allah kita akan berjaya kalau kita bersabar dan kita berusaha bersungguh-sungguh. Cikgu betul-betul ucapkan selamat maju jaya kepada murid-murid. Tak kiralah sama ada kamu hadir sekarang ataupun kamu tengok cikgu punya rekod ni nanti. Tapi cikgu doakan kamu berjaya, kamu bersabarlah belajar macam ni memang susah. Lepas tu dahlah dengar kata ada UPSR juga. Nah, habislah kita. Okay, so murid-murid ada apa-apa nak cakap dengan cikgu tak? Macam mana microorganism model? Kalau tak ada tak apalah. Mungkin ada yang tak sempat buat, tak apa cikgu terima. Kita stop aktiviti microorganism model tu. Yang buat, yang tak sempat buat tak apa. Okay, kalau kamu masih lagi nak buat, kamu message dengan cikgu. Cikgu bagi sehingga hujung minggu ni. Mana tahu hujung minggu ni ada lagi yang nak hantar. Itu untuk model tu. Kalau kamu tak dapat buat tak apalah, it's okay. Sebab kita pun faham kita ada kekangan sekarang ni berada di rumah ni bukannya keadaan yang biasa bagi kita. So ada apa nak cakap? Mas Faris nak cakap apa-apa tak dengan cikgu? Nak marah cikgu ke? Kai? Lama Kai? Tak ada. Kai macam mana Kai? Okey ke sekarang? Itu lama tak pergi sekolah. Okey, sihat Sihat. Sihat. Ni yang lain, Alisha? Askar ni macam mana Askar tu? Itu kata nak buat model, tak buat pula punya Askar. Buka skip mic cikgu nak dengar suara Askar ni. Hello. Ya, hello. Ada buat ke tak ada? Cik. Kelas 6C ni tak ada yang hantar. Ada. Ada sikit je yang hantar. Kelas 6A paling ramai. Kamu tahu 6A ramai betul sebab dia orang tahu hadiah dia menarik. Sebab dia dah tahu hadiah dia menarik. Jadi dia orang pun buat. Kelas 6C ni mana? Tak apalah kalau tak dapat tak apalah. Nur Amani, apa khabar tu Nur Amani? Nur Alisha, okey, Siti Hadirah selalu hadir. Bagus Siti Hadirah. Terima kasih. Cikgu faham ada yang tak ada telefon dan sebagainya. Tak apalah. Okey, ni sekarang waktu rehat kan? Pukul 10 nanti waktu apa? English. Dengan teacher Fatin. Ya. Okey, tak apalah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu. Okey. Yes. Okey. Boleh Selamat lift. berbuka nanti cikgu. Selamat. Selamat pagi ya. Belum. Okey, boleh left. Terima kasih. Bye. Bye. Bye.